Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah kita bersua lagi untuk video pengajaran dan pembelajaran bagi subjek geografi. Dan insya-Allah hari ini seperti yang tertulis di atas, kita masuk untuk subjek geografi tingkatan 2 bab 10 sambungan topik subtopik 10.4. Baik, sebelum cikgu teruskan, pada yang mungkin kali pertama terjumpa channel cikgu, terjumpa video pengajaran ni, minta kerjasama. Okey, tolong tekan subscribe dan juga tekan loceng. Okey, sebagai tanda sokongan. InsyaAllah, terima kasih di atas sokongan anda. Okey, baik, seperti yang dinyatakan pada video pada kali ini, kita nak 10.4, subtopik 10.4, berkaitan dengan apa tu? Baik, ini dia. Kita nak belajar, kita nak membincangkan pada hari ini apakah kepentingan teknologi hijau. Jadi objektif kita di akhir video ni tanya balik pada diri sendiri, apa kepentingan teknologi hijau? Ada berapa kepentingan teknologi hijau? Apakah contoh-contoh kepentingan teknologi hijau itu? Sekiranya berjaya dijawab ataupun terjawab semua persoalan itu, bermakna anda telah memahami video pengajaran pada kali ini. Baik, sebelum cikgu teruskan, pada yang dah biasa, suka untuk cikgu ingatkan, sediakan pen dan juga kertas. Untuk apa? Okey, untuk buat sedikit catatan lah. Catat semualah, poin-poin yang penting sahaja. Sebab ingat, pelajar-pelajar, selain kita melihat, kita mendengar, tetapi dengan adanya pergerakan, sel-sel otak akan lebih berhubung. Akan lebih banyak tercetus sel-sel tu. Jadinya, lebih banyak input lah. Lebih banyak maklumat lah yang pelajar akan dapat atau perolehi daripada sekadar mendengar dan juga melihat saja. Boleh? Boleh tak boleh? Kita teruskan untuk topik pada kali ini. Baik, kita nak lihat apakah kepentingan teknologi hijau. Penting ke tak penting? Sejauh manakah kepentingan? Dan ada berapakah secara umumnya kepentingan teknologi hijau ini? Baik, yang pertama kepentingan dia adalah dari sudut sosial. Iaitu sosial, kalau tengok daripada gambar sebelah tu nampak manusia lah. Kepentingan dia kepada manusia. Nampak gambar atas tu. Menikmati udara yang segar, nyaman. Kan? Bawah tu family nampak bahagia. Ceria. Yang itu dia katakan teknologi hijau dapat meningkatkan kualiti hidup. InsyaAllah. Memang pun akan dapat meningkatkan kualiti hidup macam mana? Ini dia. Peningkatan kualiti hidup. Dapat menambah keselesaan dan juga kesihatan rakyat. Dapat juga meningkatkan kemudahan infrastruktur tempatan, meningkatkan kualiti udara, mengurangkan peningkatan suhu, mengurangkan pencemaran bunyi. Jadi macam manakah teknologi hijau ni boleh memberikan kepentingan-kepentingan yang ada seperti yang cikgu sebut tadi? Sudah tentulah apabila kita menggunakan teknologi hijau, kualiti udara sekitaran kita lebih baiklah. Sebab kita tahu bahawa teknologi hijau ini adalah satu teknologi ataupun satu kaedah yang mana kita menggunakan perkakasan, teknologi sistem yang mesra alam. Tidak memberikan kesan yang buruk kepada alam sekitar. Jadi apabila tak berikan kesan pada yang buruk pada alam sekitar, tak adanya pencemaran udara, bunyi, suhu dan sebagainya, sudah tentulah kita dapat hidup dengan lebih selesa sebab udara yang kita hirup itu lebih segar, lebih nyaman, lebih bersih. Dan meningkatkan kemudahan infrastruktur tempatan. Kita tahu bahawa teknologi hijau ini dia melalui inovasi-inovasi, penghasilan inovasi daripada research and development dan menghasilkan pula produk yang baru daripada yang sedia ada, tambah baik. Bila tambah baik, jadi kemudahan infrastruktur di sesuatu tempat itu ditambah baik. Bukan saja ditambah baik bilangan dia, tetapi infrastruktur yang ada tu jadikan hidup lebih baik. Itu yang dikatakan meningkatkan kemudahan infrastruktur tempatan yang dalam masa yang sama menambah keselesaan dan juga kesihatan kepada rakyat. Okey, macam kualiti udara tu, kita tahulah udara dihirup udara yang dihirup tu lebih bersih. Jadi tak adalah nak sedih-sedih. Kan? Contoh, mengurangkan peningkatan suhu sebab teknologi hijau ini dia mengurangkan pembebasan gas-gas rumah hijau yang boleh menyebabkan suhu sekitar kita ni jadi panas. Okey, baik, itu kepentingan pertama, iaitu dari sudut sosial kepada manusia, kepada masyarakat. Baik, yang kedua pula,
Ianya dapat membangunkan ekonomi. Macam mana teknologi hijau ini boleh membangunkan ekonomi? Nampak sebelah tu. Menyediakan bangunan yang mesra alam dapat meningkatkan produktiviti dan kepuasan bekerja. Tepi-tepi bangunan tu ditanam dengan pokok. Jadi bila kita pergi kerja kan, kita tahu kawasan bandar kan, tengok bangunan je, konkrit je. Kadang sakit mata. Tapi bila tengok sebelah, ada pokok. Sedap mata memandang kan. Jadi, lain sikit unik. Jadi bila mata sedap mandang selesa, insya-Allah lah produktiviti kita akan lebih meningkat. Kita datang kerja tu pun lebih puas lah sebab kita pergi tempat kerja yang selesa, yang baik, yang lain daripada yang lain, insya-Allah. Baik. Okey, ini dia huraian dia, penerangan dia. Mengurangkan kos operasi sesebuah bangunan di tempat kerja itu, meningkatkan nilai aset dan juga keuntungan kepada syarikat ataupun kepada pemilik bangunan itu, dan juga meningkatkan produktiviti dan juga kepuasan pekerja seperti yang cikgu sebut tadi ni. Apabila dia pergi di tempat kerja yang mengamalkan teknologi hijau, so tempat tu lebih bersih, baik, bagus kan, sedap. Itu jadi productivity itu, productivity ni maksud dia productivity contoh macam kita buat kerja sekolah lah. Kalau sebelum ni satu dua je, tapi sekali buat kerja sekolah, siap 5, 6, 7 kerja sekolah. Tu masuk productivity lebih kurang. Faham pelajaran sama macam kerja sebelum ni kerja suram je. Satu hari tu dapat siapkan 1-2 laporan. Tapi bila dapat pergi tempat kerja yang bersih, yang selesa tu ni, sehari tu siap semua kerja bos, beres. Tu masuk productivity meningkat. So bila kerja dapat siap, puas lah. Balik kan, kerja siap hari ni, settle. Macam awak lah buat kerja sekolah kan, lega, kerja sekolah siap, puas. Tu maksud dia. Industri fotovoltaik contohnya, ini salah satu teknologi hijau. Mana industri fotovoltaik ni dapat menyumbang kepada pendapatan negara. Apabila kita menghasilkan satu teknologi baru, ini menjadi pendapatan lah, kita jual pada orang lain. Orang akan guna teknologi ni. Sebab kebanyakan negara sekarang akan mengutamakan produk yang berteknologi hijau. Okey, dan secara tidak langsung juga, apabila ada teknologi baru yang lebih baik, lebih bagus, ini akan mewujudkan juga peluang pekerjaan, ya. Dan secara tidak langsung, industri yang berasaskan teknologi hijau berkembang lebih besar, lebih maju, lebih banyak dan lebih utama kepada seluruh umat manusia, insya-Allah. Okey, dan kita harap kepada orang Malaysia lah terutamanya. Baik. Okey, ini contoh. Contoh dekat Malaysia dah ada contoh bangunan berlian, nama dia. Bangunan berlian Suruhanjaya Tenaga Malaysia. Ini ada real macam ni. Bukan sekadar gambar internet, ilustrasi, tak ada, bukan. Apakah ciri-ciri mesra alam yang ada pada bangunan ni? Pertama, bercermin. Bangunan ni majoriti banyak menggunakan cermin bagi mengalahkan cahaya masuk. Bila banyak cahaya masuk, tak perlu pasang lampu jimat bil elektrik kat situ. Sebab kita tahu bila pasang lampu, kadang lampu dia menyumbang sikit cahaya, dia ada panas sikit lah. Jadi tak perlu pasang lampu, cahaya supaya secara neutral, jimat bil elektrik. Yang kedua, dia mempunyai sistem tadan air hujan yang boleh digunakan semula untuk kegunaan di dalam bangunan. Jadinya tak perlulah dia bayar bil air yang banyak. Sebab dia gunakan air hujan. Just tangki tu dia tapis sendirilah, dia proses sendirilah supaya air tu lebih bersih. Nampak, itu yang kedua. Yang ketiga, dia juga ada panel solar. Jadi sekiranya pada waktu malam tak ada cahaya matahari tu, tak ada cahaya masuk secara semula jadi dia menggunakan panel solar inilah yang akan menjana tenaga elektrik untuk menghidupkan lampu. Lebih jimat lah berbanding dengan penggunaan elektrik yang secara elektrik termal ni tadi. Yang seterusnya, dia mempunyai juga sistem penyaman udara yang efisien dan mampu menjimatkan kos elektrik. Pembinaan bangunan tu, jadi struktur bangunan tu jadi dibina untuk supaya sekiranya menggunakan aircon ataupun pengawal dingin, tak menggunakan kos yang banyak, tak perlu pasang lama-lama, tak perlu pasang dalam nilai yang tinggi sangat. Tu maksud dia mempunyai sistem penyaman udara yang efisien. Berbentuk luas kat atas, bawah dia kecil. Tujuan dia supaya menghasilkan bahagian atas bagi menghasilkan teduhan di bahagian bawah. Dan bangunan ini menerima pengiktirafan sebagai Asian Energy Award sebab mengutamakan konsep mesra alam. Unik bangunan ni. Bawah tu ada tuliskan bangunan hijau merupakan bangunan yang mencirikan teknologi binaan mesra alam. Sekarang ni banyak juga kontraktor-kontraktor yang mengaplikasikan, membuat lakaran
teknologi hijau ataupun pembinaan bangunan rumah ke apa ke, tak kisahlah bangunan, tapi berkuasakan teknologi hijau. Baik, boleh, insyaAllah boleh dapat Itu yang kedua. Baik, yang ketiga, ini menjanakan tenaga. Teknologi hijau ni adalah berasaskan alam semula jadi. Jadi, tenaga yang dihasilkan juga kita mengeksploitasi atau menggunakan apa yang ada di persekitaran kita ini untuk menjana tenaga elektrik. Ni dia penggunaan tenaga daripada alam semula jadi seperti angin, air, solar ataupun matahari dan juga ombak. Yang kita sudah tahu bahawa penggunaan tenaga alternatif ini mengurangkan penggunaan sumber tenaga yang tidak boleh diperbaharui, iaitu bahan api fosil yang berasaskan petroleum dan juga gas asli. Jadi kita boleh guna untuk jaga masa panjang lah. Dia takkan habis semula jadi. Dan kita juga dapat menyelamatkan alam sekitar juga sebab kita tak menggunakan bahan api fosil ni tadi. Yang mana kita tahu bahawa penggunaan elektrik terma yang menggunakan petroleum dan juga gas asli untuk menjana tenaga elektrik akan menyebabkan pembebasan gas-gas rumah hijau yang secara tidak langsung menyebabkan berlakunya pemanasan global dan juga menyebabkan pencemaran. Yang inilah dikatakan bawah sekali membantu alam sekitar bebas daripada sebarang bentuk pencemaran. InsyaAllah. Okey. Baik. Ini contoh. Malaysia pun dah mula nak mengamalkan dia. Okey. Ladang solar TNB, Tenaga Nasional Berhad, telah mewujudkan satu ladang solar dia sendiri untuk menjana tenaga elektrik. Yang mana negara kita ni berpotensi sebab kita menerima pancaran cahaya matahari yang panjang. Berapa panjang tu? Ingat, 7. Angka 7. 7 jam. Kita menerima selama 7 jam lebih kurang macam itulah. Jadi itulah negara kita sangat sesuai untuk menjana tenaga elektrik solar, dan TNB telah memulakan projek ni. Dah banyak, bukan saja di Kuala Langat, Selangor. Kat Kuantan pun dah ada dah ladang solar. Kita tengok lalu kat LPT tu, kenapa dia buat terang ni? Rupanya dia buat panel solar penuh. Banyak untuk menghasilkan tenaga elektrik. Ini juga sama juga. Kita cikgu cerita sebelum tajuk sebelum ni kan. Ada yang 5 bintang, ada 3 bintang. Selalu mungkin bagi tahu mak ayah, abang kakak, awak sendiri pun nanti bila besar menggunakan produk yang ada 5 bintang sebab lebih jimat tenaga. Lebih cekap penggunaan tenaga dia. Namun juga macam sebelum ni kita tahu sangat panas. Setiap rumah mesti sekurang-kurangnya sekarang ni setiap rumah dah ada satulah aircon sebab panas sangat. Cuma dulu aircon dulu ataupun penghawa dingin yang dulu dia menggunakan bahan CFC. Tapi dengan adanya R&D, adanya inovasi baru, sekarang ni telah terhasil alat penghawa dingin yang menggunakan alat penghawa dingin tanpa CFC dan menggunakan teknologi inverter, yang mana teknologi ini dapat menjimat dan mengurangkan tenaga lebih kurang 40%. Yang secara tidak langsung walaupun pasang aircon, bil elektrik takkan melambung tinggi. Bagi tahu mak ayah, tak nak bil elektrik tinggi, belilah yang ada teknologi inverter ataupun 5 star, 5 bintang. Sejuk pun sejuk, elektrik pun jimat, alam sekitar pun selamat, bagus. Alhamdulillah. Itulah pentingnya teknologi hijau ini. Okey. Dan yang terakhir, sudah tentulah memelihara alam sekitar. Macam mana boleh pelihara alam sekitar? Cikgu dah beritahu dah pada yang sebelum-sebelum ni. Melindungi sumber-sumber jadi daripada kepupusan, meningkatkan kualiti udara dan air supaya sentiasa bersih dan segar, mengurangkan pembuangan bahan-bahan yang boleh dikita semula. Okey, mengurangkan pembebasan gas rumah hijau. Tadi baru sebut. Yang secara tidak langsung apabila semua ni dapat dikurangkan, dia akan melindungi ekosistem dan juga kepelbagaian ekologi yang ada ataupun biologi yang ada di dunia dan di negara kita Malaysia khususnya. Okey, macam mana nak mengurangkan pembuangan bahan-bahan yang boleh kita semula? Contoh tadi plastik ataupun nampak gambar hutan kan. Contoh kertas lah, janganlah buang. Kita semula. Apabila kita semula menggunakan bahan yang dah ada, jadi permintaan terhadap kertas untuk tebang pokok balak ataupun hutan tu kuranglah. Itu maksud dia mengurangkan pembuangan bahan-bahan yang boleh kita semula dengan mengamalkan amalan teknologi hijau. Apa tu amalan teknologi hijau daripada sebelum ni cikgu sebut? Okey, nanti pada kelas yang seterusnya kita akan belajar apakah yang dimaksudkan amalan teknologi hijau. Cuma hari ni kita berhenti setakat ini untuk kepentingan teknologi hijau. Ada berapa kepentingan? Kita rumuskan ada
4 kepentingan teknologi hijau. Yang pertama, kepada sosial. Yang kedua, membangunkan ekonomi. Yang ketiga, kepada penjanaan tenaga. Dan yang keempat, yang terakhir, yang ada di slide sebelah ni, memelihara alam. Memelihara alam sekitar. Okey? Itu yang dimaksudkan. Baik, insyaAllah, itu sahaja untuk video pengajaran. Pada hari ini kita dah bersiaran secara lebih kurang 15 minit. InsyaAllah cukup kot. Jangan lama-lama nanti bosan. Baik. Cumanya sebelum berakhir, suka untuk ingatkan. Tolonglah like sekiranya awak suka. Tak suka pun like jugalah. Cik malu kalau macam tu boleh insyaAllah. Okay. Komen sekiranya nak tanya apa-apa ke. Okay. Ada yang kekurangan ke sepanjang penerangan cikgu, boleh komen. Share sekiranya video ini awak faham, awak jelas dan awak rasa mungkin bermanfaat pada pelajar-pelajar yang lain, pada individu yang lain, boleh tolong sama-sama share benda yang baik, insya-Allah menjadi kebaikan kepada kita kalau kita kongsikan. Dan yang keempat, yang dah cakap tadi, kalau belum subscribe lagi, mintalah kerjasama untuk subscribe dan juga tekan butang loceng sebagai tanda sokongan terhadap channel Encik Isma ini. Dan yang terakhir, last but not least, sudah semestinya, thank you, thanks so much for all of you for watching my video about geography. And ingat, remember, geography is fun, geography is all about us, and geography is us. Baik, insyaAllah jumpa lagi di dalam video pengajaran yang seterusnya. Jangan lupa subscribe dan tekan loceng Encik Isma ataupun channel Encik Isma. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye.